Assalamualaikum, selamat sejahtera, tajahau dan vanakkam kepada semua geng bayang yang hadir menonton His Shadows Channel pada hari ini. Seperti biasa, Shadows harap geng bayang semua berada di dalam keadaan baik-baik belaka. Alright, geng bayang semua. So, seperti mana geng bayang sebelum nampak, Shadows sekarang berada di luar studio. Alright, bersempena dengan kejayaan Shadows mencapai 10,000 subscribers. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua geng-geng bayang yang continuously support His Shadows Channel dan juga continuously subscribe and share dan macam-macam lagi lah. Sebab tanpa sokongan korang, Shadows mungkin takkan berada di mana Shadows berada sekarang. Pelat mat, berlilit-lilit lidah. Sebab apa? Sejuk. So seperti mana geng bayang semua nampak, Shadows berada di kawasan yang agak gelap, tapi pada waktu yang sama agak sejuk. Sebab Shadows berada di satu tempat yang terletak di Genting Highland. Alright, tempat di mana Shadows dibesarkan. Seperti mana geng bayang semua tahu, Shadows dibesarkan di Genting Highland and finally Shadows decide untuk apa kata kita shoot lah konten dekat Genting Highland, kasih meriah sikit. And seperti mana geng bayang semua tahu, hari ni Shadows bukan berseorangan. Shadows ada seseorang yang akan berkongsikan kisah seram pada hari ini. So Shadows pun tak nak cakap banyak lagi. So tanpa membuang masa, jom kita layan kisah seram pada hari ini. Tapi sebelum tu, as always, kita roll intro dulu. Piu. Alright, geng bayang semua. So seperti mana geng bayang semua boleh nampak, Shadows bersama dengan tim geng puaka iaitu Zaf Channel. So antara geng bayang semua baru-baru ni confirm dah pernah tengok konten Zaf, di mana Shadows pun berada di konten Zaf. Kali ni Zaf berada di konten Shadows pula. Kita bersuap macam tu di cerita dia kan. So tapi hari ni bersempena dengan Shadows capai 10,000 subscriber ni, Shadows bawa lah Zaf untuk berkongsikan kisah-kisah seram yang mungkin geng bayang semua belum dengar lagi kisah-kisah dia. Right, tapi apa barangan Shadows bercerita kan. Kita biarkan Zaf perkenalkan diri dia kepada mana viewers-viewers Shadows yang tak tahu Zaf Channel. Zaf, boleh dipersilakan. Sejuk. Tahu, faham. So, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua geng bayang yang menonton His Shadows Channel pada malam ni. Nama saya Zaf. Saya selaku moderator dan juga host dalam Zaf Channel. So, Zaf Channel banyak berkongsi lebih kurang macam Shadows juga. Kisah-kisah seram, pengalaman belit juga. Tegur orang. Banyak berkongsi pengalaman-pengalaman seram yang boleh dijadikan iktibar dan juga pengajaran bagi semua. Dan Zaf nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada His Shadows. So kalau korang sudi, korang boleh singgah ke channel Zaf. Dan kalau dah singgah, jangan lupa kalau korang suka, korang boleh tekan like, subscribe. Itu je lah. Apa lagi boleh buat? So Shadows akan tinggalkan link dekat bawah. So sampai sini bukan. Jangan. Alright. So hari ni Zaf, Okay. Kisah apa yang bakal Zaf kongsikan bersama dengan viewers geng bayang pada hari ini? Kisah yang pertama adalah berkenaan gangguan yang Zaf alami sepanjang buat YouTube. Okay. Tapi bukan nak semualah, kita tak nak cerita semualah. Kita nak cerita yang paling baru yang jadi semasa rakaman Ulik Mayang. So kalau ada geng puaka ataupun geng bayang yang mendengar pada malam ni yang tak tahu, kisah berkenaan Ulik Mayang seperti yang kita tahulah, ianya merupakan warisan dan budaya, seni budaya daripada negeri Terengganu. So dianya ada berkait rapat dengan sejarah mistik yang dikatakan ada 7 puteri apa semua. Zaf tak nak cerita detail, korang boleh buat research. So nak dijadikan cerita, salah satu konten Zaf ada jemput salah seorang subscriber yang diberi nama Jack. So kalau ada geng puaka ataupun geng bayang yang belum tengok ataupun tak tahu apa yang Zaf bakal ceritakan, korang boleh tekan link kat atas ni ataupun kat sini. Nanti Shadows letak lah. Kat antara dua ni korang boleh tekan, korang boleh tengok. Tapi apa yang Zaf nak kongsi, apabila brother ataupun subscriber yang bernama Jack ni berkongsi pengalaman salah seorang kawan dia yang terkena gangguan semasa upacara Ulik Mayang tu diadakan. Lepas saja
dah habis semua sesi rakaman macam yang kita buat sekarang ni, Zaf pun okey. Zaf pun bercadang nak balik. Time tu kita shoot dekat Kuala Pilah, dekat rumah Brother Jack sendiri lah. Lepas dah habis shoot apa semua, lebih kurang waktu pun macam sekarang tak, 3 nak ke 4 macam tu. So pada masa tu sejuk ni gigil bukan sebab seram, sebab sejuk. So pada masa tu kita orang dah nak on the way balik daripada Kuala Pilah Negeri Sembilan nak menuju ke KL lah. So Zaf bukan seorang, Zaf dengan isteri Zaf pada masa tu. So naik kereta on the way tu minyak dah 20% kan? Macam handphone pula minyak kan, dah 20 km je. Jadi Sri Zah pun cakap kita singgah pergi isi minyak. So okey lah, Zah cakap tak apalah, sebab kita orang tak tahu area situ, bukan selalu pergi kan. So Zah cakap kat dia, tak apa, nanti kat depan kalau jumpa petrol pump mana-mana kita singgah isi minyak. So okey, Alhamdulillah tak lama lepas tu jumpa Petronas. Dan Petronas ni, kepada geng bayang yang nak tahu dekat mana, dia dekat area Senaling. Senaling, okey. Okey, Senaling. So, Petronas kat Senaling ni sama macam Petronas lain. Okey, alarm sahur. Maafkan Zah. Okey, sekejap So, bila singgah kat Petronas ni, seperti yang kita tahu, petrol pump kebanyakannya kat belakang tu dia ada zinc. Okey, Zinc yang penghadang tu. Okey. Wallahualam tak tahu kenapa semua petrol station kena zinc, kenapa tak boleh buat dinding yang elok ke apa, tak tahu. Trademark lah. So kebiasaannya tandas akan terletak dekat bahagian kiri atau kanan petrol pump. So lepas dah isi minyak apa semua, Zaf cakap dekat wife Zaf, I nak nak buang air kecil. So disebabkan tadi tu dah pukul 4 pagi, ikut sekali. So tandas dia di belah kiri. Tapi sebab kita orang tak tahu, kita orang pergi belah kanan. So bila pergi belah kanan, kita orang kena pusing area belakang Petronas tu pergi balik ke belah kiri ni lah. Waktu pusing, waktu jalan, dekat belakang Petronas tu ada zinc. Lepas tu kat belakang zinc tu ada pokok. Tapi sebab dah gelap kan, dah malam. Sejuk. Wallahualam, redor je lah kan. Seram tak seram, sejuk ni. Time jalan, dengar tau, macam bunyi kalau dahan ataupun pokok tu rimbun daun dia. Bila ada benda yang bergayut, dia akan macam tu kan. So dengar. Dan bunyi ni seakan-akan ikut Zaf dan wife Zaf jalan sepanjang tu. Daripada satu pokok ke satu pokok ke satu pokok. Dan pada masa tu Zaf cuba perhati ke apa benda ni. Tapi sangkaan Zaf, monyet lah, biasa monyet ni. Okey, lantak. So sebelum masuk tandas, Zaf cakap kat wife Zaf, I takut ni, nak tunggu dulu lah. And wife Zaf pun cakap, dah, I pun takut. Siapa nak pergi dulu? Okey, tak apa. Tengah bincang-bincang tu, benda yang bergayut ni masih macam tu tau. Tapi Zaf tak nampak sebab dekat belakang tu dah ada spotlight macam ni lah, macam lampu je ni, suluh mata. So kita tak boleh nampak clear sebenarnya. Macam sekarang ni. Macam sekarang kan. Dan pada masa tu salah satu dahan tu Zaf nampak dia melendut ke bawah. So akan-akan macam ada benda bergayut. Zaf yang cuba perhatikan tak nampak apa. So time tu dah takut. Jadi bila dah takut, kita orang decide, jomlah kita sama-sama masuk je kat dalam tandas tu. Kita kunci and for the dengar kan? Dengar kan? Tak tahu dalam ni dengar ke tak? Okey, tak apa. So bila macam tu, bila kita orang masuk tandas, kita orang dengar bunyi orang gelak. Bunyi orang gelak macam 2-3 orang lelaki gelak tu. Macam macam tu. Tapi nak cakap gelak, first kali kita tahu pukul 4 pagi. Yang belakang Petronas tu pokok. Memang tak ada rumah, tak ada apa. Yang gelak tu macam dekat bahagian pokok tu. So bila disebabkan takut, lepas je dah buang air kecil, Zaf sebelum buka pintu tandas tu, Zaf cakap kat wife, keluar je Kang, lari terus masuk kereta. Okay. So kita orang pun lari masuk kereta. Okey, semua senyap, on the way nak balik ke Kuala Lumpur, menghala ke Kuala Lumpur tu, wife Zaf buka mulut. Semasa sesi rakaman bersama projek yang dia menceritakan berkenaan Ulik Mayang ni, dua kali dia dapat bau bunga. Sedangkan dekat kawasan rumah projek tu tak ada bunga yang berbau. 2 kali dia dapat bau wangi. Okey. So habis kat situ
Kita orang syuting hari Ahad. Hari Sabtu. Maaf hari Sabtu. So Zaf nak release video bersama projek tu hari Isnin. So Ahad tu tak ada buat apa sangat. Rehat macam tu je. Okey. So hari Isnin, wife Zaf bekerja, keluar daripada rumah pukul 8 pagi. Dan pada masa tu Zaf dekat rumah, macam biasalah, as content creator kita tahulah, banyak proses editing, nak melayan peminat macam artis tu. Bukanlah nak layan orang-orang yang support kan, hargai korang semua. Zaf ingat pukul 11 tengah duduk depan laptop ni. 11 pagi tau, tengah duduk depan laptop. Zaf pun risau agak cerita pasal ni sebenarnya, sebab cerita ni berat, teramat berat. Tempat kita berada pun berat juga. Berat. So insyaAllah. Okey, kalau katalah kan ada apa-apa, kita skip, kita terus kisah yang dua je. Okey. So bila macam tu, pukul 11 pagi, tengah Zaf reply komen apa semua kat dalam bilik, rumah Zaf ada loceng. Okay. Dan seperti yang kita tahu, loceng ni dia tekan ke bawah, dia akan bunyi ting. Bila kita lepas, dia akan bunyi ting lagi sekali. So akan ada 2 kali bunyi. Zaf dengar ting tong. Malas. Zaf rasa lantak malas nak buka. Sebab kadang-kadang ada security buat rounding ke, kalau tak pun ada orang hantar barang ke kan, kalau tak pun ada orang nak servis kuku apa semualah. So macam malas. Type lagi, type. Kali kedua, ting tong. Maybe ada orang hantar barang kot. So Zaf pun salin pakaian apa semua, sebab time tu pagi kan, member pakai boxer kan, kita pakai boxer lagi kan, reply komen je, bukan buat video. So salin seluar apa semua, lari ke depan. Dan rumah Zaf dekat pintu dia ada lubang. Lubang macam hotel tu kalau siapa yang tak tahu, yang untuk tengok. Sebelum buka, Zaf memang akan tengok dulu for safety kan. Jap, bunyi Iklan. lepas iklan. Sama je macam Zaf collab dengan dia juga. Sama. Alright, kita sambung. So waktu Zaf tengok, tapi sebab pukul 11 pagi, tak adalah takut sangat. Tapi tak ada orang kat depan pintu, tak ada orang time tu. Okay? Orang main-main ke? Rumah Zaf contoh tingkat 10. So untuk kondo, so untuk kita, bukan tak ada, mungkin ada, tapi sepanjang Zaf tinggal kat rumah tu dah hampir berpuluh tahun, tak pernah ada kes. And untuk budak tu tiba-tiba, aku nak main lah, tekan loceng, pergi lah tingkat 10. Nak buat apa, Mat? Banyak lagi tingkat yang kau boleh pilih. Macam tu lah. Tapi boleh jadi kita fikir positif je lah. Okey, tak apa. Pukul 2 petang pula, Zaf nak shoot intro. Sebab bersama projek pada hari Sabtu hari tu, intro tak buat lagi. So masuk studio nak shoot intro. Tengah shoot, contoh lebih kurang macam ni. Assalamualaikum, welcome back to Zaf Channel guys. Kembali lagi kita dalam malam puaka apa semua ni. Ting tong. Bunyi. Pukul 2, tadi pukul 11. Pukul 2 tu, bila ting tong sekali, serta-merta bulu roma semua meremang. Tak manis. Satu badan dah meremang. Motor pun meremang kan? Motor pun meremang tak? Bunyi dia, sabar Allahu Akbar. Sejuk. Angin sepoi-sepoi bagai. Ali. Yes. Yalah, genting kan. Tak pernah buat dia orang pukul 4 pagi. Inilah dia. Balik ni jangan sesama. Okey. Zaf pun teruskan syuting lagi. Syuting sebab nak habiskan ni. Okey, alhamdulillah tak ada dah. Okey. Tapi Zaf tak pergi lagi ke depan. Tak pergi. Pukul 4 tengah edit video yang kita shoot tadi. Okey, edit. Sebab malam ni nak release video. Edit. Pukul 4. Dan kalau game bayang perasan, jarak di antara satu loceng ke satu loceng lama tau. 11, 2, 4. Pukul 4 petang. Tengah edit. Ting tong. Lagi sekali. Kali ni 2 kali. Makin rancak dia main. Bila 2 kali, Zaf dah tak berani nak pergi ke depan nak tengok kat situ. Sebab Zaf yakin tak ada orang. Zaf teramat yakin ini kalau aku tengok mesti tak ada orang. So okey lah. Zaf stop sebab dah takut ni. Padahal pukul 4 petang guys. And bukan penampakan just bunyi loceng je. Okey. Zaf pun takut. Zaf pun text kawan. Kawan Zaf lah. Salah seorang kawan Zaf. Zaf cakap dia, "Weh, kau free tak? Aku takut ni." Betul dia cakap, "Okey, kasih aku 10 minit."
Tapi dia sebab anda teramat takut, Zaf pun call project. Cakap, Zaf tag project pula, bro, free tak? Dia seakan-akan tahu tau. Dia kata, kenapa? Call je lah. Okay, Zaf pun call. Benda pertama yang Zaf cakap kat dia, weh, aku takut lah weh. And project cakap, Zaf, sabar. Cerita dulu. Time tu, Zaf dah biru lah. Dah gelabah, Mat. Macam ni, macam gigil. Cakap pun lebih kurang macam ni. Cuma ni sebab sejuk lah. Ya, betul. So, time tu kaki gigil tu. Malu weh. Sebab sejuk, efek sejuk weh. Okay. So, bila macam tu, projek suruh sabar apa semua, dia suruh ceritakan. Bagi tahu dulu apa yang jadi. So, Zaf pun ceritakan. Daripada pagi, Jack, loceng aku kena tekan. Kau tengok tak? Aku dah tengok. Confirm tak ada orang. Tengah mengadu dekat dia on the phone ni. Ting tong. Kali ni beza dia hold. Macam tadi seolah-olah orang tekan ting tong macam tu. Tapi kali ni ting tong dia panjang. Zaf terus cakap, Jack, kau dengar tak, Jack? Jack, kau dengar tak, Jack? Jack, dia tekan. Project tadi tu cakap, ya Zaf, aku dengar. Jangan risau, aku dengar. Kau berani pergi tengok tak? Tak nak. Zaf cakap tak nak. Aku takut, Jack. Aku takut. Dan dia ajar Zaf untuk buat pelindung. Dan dia sarankan buat sebelum maghrib. Okey. Samping tu juga, dia pun akan buatlah cara ataupun dia akan baca apa-apa untuk menghalau benda yang ikut tu. Okey. So, okey. Lepas dah macam tu, Zaf pun letak phone. Time tu dah pukul 5 lebih. Zaf pun keluar. Beranikan diri keluar. Dan bila keluar, lagi sekali. Ting tong. Tekan. Time tu Zaf call pula kawan Zaf yang cakap 10 minit tadi tunggu. Zaf call dia. Time tu memang gigil. Macam nak nangis pun ada. Padahal petang, guys. Bukan malam. Bagi tahu dia, aku nampak aku dengar ada orang bunyi loceng. Dan time tu kawan Zaf berkongsi ayat doa Nabi Sulaiman, suruh baca. Dan time Zaf baca tu, kucing Zaf pun dah mengiau-ngiau 2-3 kali. Apa yang menyeramkan, Zaf beranikan diri sebab tengah on the phone dengan kawan ni. Dia teman Zaf cakap, teman aku pergi tengok kat lubang tu ada orang ke tak. Zaf pun jalan pergi tengok. Terbukti tak ada orang. Tapi bila Zaf dah tengok, Zaf okey. Patah balik, Zaf berdiri dekat ruang tamu. Jarak dia lebih kurang 5 meter. 5 meter, 10 meter dah lebih kurang daripada pintu. Zaf berdiri pergi ruang tamu, Zaf tengok. Dan Zaf tengok kat bawah, pintu kita ada ruang bawah kan. Betul. Ada bayang-bayang. Bayang-bayang hitam yang memang sepatutnya ada orang diri. Kalau tak, macam mana bayang-bayang tu boleh ada? Okey. Lepas tu, malam tu, isteri Zaf pun balik. So, time isteri Zaf balik, Zaf buka pintu. Dan Zaf terniat nak tengok dekat bahagian loceng tu. Dan waktu Zaf tengok kat bahagian loceng, Zaf ada ambil gambar. Tapi tak tahu ada lagi ke tak. Tapi Zaf ada ambil gambar, hantar kat kawan yang Zaf call tadi tu. Loceng tu, dia sepatutnya ke atas je. Lepas kita tekan ke bawah, ting, dia akan auto naik balik. Loceng tu kat tengah. Seolah-olah orang tu letak tengah. Dia stuck dia kat tengah. Bukan ke atas, bukan ke bawah. Tengah yang tu. Tapi benda tu tak boleh stuck yang tu. Dia ada auto. Yes, tak boleh. Dan bila Zaf tekan, tak, baru dia lock ke atas. So, mesti ada orang yang sempat ada binatang. Mesti ada orang yang tekan. Betul. Tapi tak ada. Okey. So, apa dia? Nak pendekkan cerita. Sebab Zaf pun sebab benda ni berat. Waktu rakaman, projek ni cakap yang puteri ni, 7 puteri ni, dia suka apabila cerita dia diberitahu. Dan malam tu, Zaf ada terangkan dekat projek yang malam sewaktu rakaman dengan projek berkenaan Ulik Mayang tu, Zaf ada berkongsi pengalaman di mana waktu rakaman Zaf ternampak ada shadow berupa paras seorang perempuan tapi tak jelas, macam kabur. Dan dia memakai pakaian berwarna oren kemerah-merahan. Dia nak oren pun tak, nak merah pun tak. Dan projek cakap, nak pendekkan cerita projek cakap, itulah dia. Salah seorang di antara 7
dan yang datang pada malam tu adalah yang ketujuh. Dan yang ketujuh ni ikut Zaf balik sampai ke rumah. Sebab apa? Sebab menurut projek, wallahualam, kemungkinan dia tertarik apabila Zaf nak menyampaikan ataupun Zaf nak keluarkan cerita berkenaan kulit mayang. Jadi selepas daripada rakaman tu, selepas daripada video tu dah release, habis lah. Maksudnya habis, alhamdulillah sampai sekarang tak ada apa. Tak ada apa. Tak ada ni gitu kan sambil bercerita. Berkeulur gilir mata ni. Duk pandang, duk dengar tak benda. tahu, kemungkinan korang tak dengar sebab kita orang pakai mic yang jenis dekat macam ni. Tapi banyak bunyi. Selain daripada bunyi kereta tu, banyak betul bunyi kat area sini. Padahal tadi elok je. Kesunyian malam sekarang ni pelik macam kan? Tapi itulah, kita berdoa harap tak ada apa-apa sebab kita ada dekat sini pun untuk shoot content. Tak ada apa-apa benda yang kita nak buat. Dan kebanyakan kisah yang kita kongsikan pada malam ni, yang mana ada kebaikan semua kita ambil, yang mana ada keburukan semua kita jauhilah. Especially bila kita shoot kan, benda-benda kisah-kisah seram ni semua. Ada je benda-benda yang tend to mengganggu. Tapi yelah, macam Shadow cakap tadi, kita hanya melakukan tugas, kita tak ada niat nak kacau ke apalah. So moga dipermudahkan kerja. Itulah dia. Moga dipermudahkan kerja kita. Alright, so itu kisah yang pertama. So kisah yang kedua pula. So, kisah yang kedua. Okey, kisah yang kedua ni Zaf tak pernah cerita dekat channel Zaf, kat channel orang, kat channel sesiapa, even kat Shadow pun tak pernah lagi. Walaupun kita dah beberapa kali collab. Okey. Dan cerita ni tak adalah seram, tak ada seram, tapi sebab sempena Ramadan ni, Zaf harap korang dapat iktibar dan juga pengajaran lah. Okey. So kita flashback ke tahun 2001. Okey, 2001 Zaf baru form 1. Okey, kantoi umur. Siapa pandai kira tahulah umur Zaf berapa sekarang. Alah. Bukan tahun sebenar. Apa? Bukan tahun sebenar kan. Boleh jadi 1990 ke apa. Suka hati korang lah. So time tu form 1. Dan alhamdulillah bersyukur kepada Allah SWT kerana Zaf dan juga keluarga Zaf diberikan kesempatan dan juga peluang untuk merasai ibadah haji. Alhamdulillah. So sebagai seorang haji, berat sangat, berat. Betul. So alhamdulillah, bila kita form 1 buat haji kan, kita ni tak tahu apa sangat. Betul. Kan? Kita rasa macam pergi bercuti. Padahal ianya satu ibadah. Okey. So sepanjang buat haji tu, kita tahu haji ni lebih lama daripada umrah. Jadi bila buat haji, kita akan pergi ke Mekah terlebih dahulu sebelum ke Madinah. Okey. Kalau umrah, either way, ada orang pergi Madinah dulu baru pergi Mekah kalau tak salah Zaf lah. Sebab Zaf tak pernah buat umrah. Dan sepanjang dekat sana, alhamdulillah juga, sebelum kita masuk part yang dia bukan seram, tapi dia lebih kepada misteri. Okey. Alhamdulillah Zaf berpeluang untuk cium ataupun bau lah, orang cakap batu syurga, iaitu Hajarul Aswad. Alhamdulillah. So itu rezeki lah orang cakap. Dan sepanjang dekat tu, tahun 2001 dulu, dia tak macam sekarang. Sekarang ni Masjidil Haram, kalau siapa yang pernah pergi, dia dah moden. Dulu korang boleh telaga air Zam-Zam tu, sekarang ni dah blok. Sebabkan ada orang yang terlalu taksub sampai celup macam tu. Zaman Zaf pergi form 1 tu, telaga tu korang boleh mandi je. Boleh mandi straight, ambil air daripada telaga tu. So ada jemaah yang Arab-Arab ke apa, dia ambil ihram dia celup tu. Celup dia perah. So kemungkinan sebab itulah kerajaan Mesir ke apa, Arab ke, dia block benda tu. Sekarang dah tak boleh direct lah. Dan dulu Safa Marwah tu, ada dua gunung, dua batu, dua bukit tu, kita boleh duduk atas tu. Time buat sa'i boleh duduk atas tu. Tapi sekarang dah blok. Sebab apa? Sebab ada jemaah yang pergi kikis. Allahuakbar. Tak tahu sebab apalah. Tapi orang kita kadang-kadang bila, sebab tu orang cakap nak beribadah ni niat penting. Jangan buat benda-benda macam tu guys. Taksub ni. Jangan buat benda macam tu. Kita buat apa yang berlandaskan agama. Tak payah sampai kikis batu nak bawa balik, nak buat apa. Nak celup air pergi minum apa semua tak payah.
So okey, apa yang terjadi sepanjang kat sana? Ni pendek-pendek je. Okey. So kalau orang yang pergi dekat atas Kaabah, dia ada helang. 2-3 ekor helang yang akan seakan-akan tawaf. Tawaf. Dia akan terbang betul-betul kat atas Kaabah. Dia akan terbang. Pusing je. So boleh nampak helang dia terbang. So bila ada helang ataupun bila ada burung, dah semestinya ada Makanan. selain tu, burung keluar ke apa? Tai. Okey. Betul kan? So kalau kawasan tu banyak burung, mesti ada taik burung. Betul. Tapi kalau korang pergi Masjidil Haram, memanglah dia ada cleaner yang bersihkan tu. Tapi mestilah cleaner tu takkanlah taik jatuh boom terus dia ada kat situ. Mesti nampak juga tapi tak ada. Bersih habis. Bersih. So selepas tak salah Zaf lepas minggu 2 minggu macam tu, so Zaf 2 beradik, ada kakak. Kakak beza 2 tahun je. So time tu dia form 3, Zaf form 1. Okey. So tengah menunaikan solat Zuhur atau Asar tak ingat tapi antara dua tu lah. Tengah menunaikan solat Zuhur atau Asar dekat luar Masjidil Haram, dekat pekarangan tu. Oh jap. Kuat betul bunyi dia. Ni pun dugaan tak? Ramadan, sabar-sabar ya. Tak payahlah nak ni. Sabar je lah. Okey. So bila duduk kat luar tu, kakak Zaf tiba-tiba terjentik hati dia nak cakap. Sini banyak burung helang apa semua kan. Tapi tak ada taik tak ada taik burung kan. Cakap bukannya hina ke apa tadi budak kan. So Zaf pun macam, lah. Adik pun tak pernah nampak ada taik burung ni semua lah. Tak sampai seminit 2 minit macam tu lah. Lebih kurang top jatuh taik burung. Betul-betul dekat atas telekung dia jatuh tu. Okey. Tak apa. Okey. Tu satu kan. Tapi tak ada pelik tapi yalah tegur je dapat macam tu lah. So tapi cerita okey, disclaimer dulu, apa yang Zaf nak cerita ni jangan korang ambil sebagai aku takut lah kalau macam tu, aku banyak salah banyak tu. Jangan. Sebab kita tahu Allah ni kalau dia dah menjemput kita, dia nak kita pergi. Betul. Dia nak kita pergi. And jangan risau melakukan dosa sebab Allah tahu kita ni memang pendosa, banyak melakukan dosa. Tapi lemah. Allah tak pelik. Zaf dapat satu ayat daripada selit sikit daripada seorang penceramah ni. Allah tak pelik kita buat dosa. Tetapi Allah pelik kenapa kita tak nak taubat. Kenapa kita tak nak minta maaf. Kembali balik. Orang yang buat dosa dan kembali kepada Allah, Allah sayang betul orang tu. So sebel sedikit. So kalau korang yang dengar malam ni, apa saja yang Zaf akan cerita, tak payah takut. Kalau dah sampai seruan, pergi je. Tak payah fikir banyak. Kat sana korang tahu apa nak buat. Settle hidup. Tak adalah gurau. Okey. Benda yang kedua. So sampai sana, dah tentulah Malaysian. Kita mesti nak kena ada teh tarik. Itu semua. Okey. Lepas dah perkena tu, jalan-jalan ada KFC kat situ. So bila makan KFC, lalu kita akan bandingkan dekat Malaysia juga tau. Betul. So makan kakak Zaf lagi. Banyak dia punya mistake lah kan. Cakap, KFC sini rasa lain lah. Which is betul lah. Kalau kita pergi KFC Indonesia pun lain lah. Betul. Kan. Dia ikut selera tekak orang sana kan. Masin sikit lah. Asin. Kita makan. Contoh order 4 ketul ayam. Okey. Masin sikit lah. So makan. Habis ketul. So kakak Zaf 2 ketul, Zaf 2 ketul. Dia nak makan yang kedua. Yang kedua tu langsung tak boleh makan. Sebab teramat masin. Termasuklah Zaf punya pun. Memang apa yang dilafazkan terus jadi. Cuma tak semualah. Banyaklah yang dilafazkan tapi tak semua. Kemungkinan Allah nak tunjuk yang yelah, bersyukur. Betul. Aku dah kasih ni, bersyukur. Ada orang tak makan contohnya kan. So benda pengajaran tu Zaf pegang sampai ke hari ni lah. Okey. So tu satu. Tu yang kedua. Okey, yang ketiga ni dia start berat. Zaf susun daripada ringan ke berat. Okey. So ada satu malam. Seperti yang korang tahu, Masjidil Haram ni dia banyak pintu. Dan pintu dia kebanyakannya semua lebih kurang. So ada pintu yang bila kita masuk, bila kita keluar, kita tak tahu pintu tu pintu yang sama ataupun pintu yang lain. Dan jarak daripada tempat tinggal Zaf ke bas ke bas. bukan tu bas. So jarak tempat tinggal Zaf, tabung haji punya pusat, ke Masjidil Haram, dia adalah
Keluar je bilik kita orang, dia jalan straight je dah terus nampak Masjidil Haram. Okey. So jarak lebih kurang kalau jalan kaki tu 10 ke 15 minit. Keluar time tu baru lepas solat Isyak. Sebab apa Zaf kat Isyak? Sebab time tu malam. Okey, Zaf berdua dengan dia. Keluar daripada pintu Masjidil Haram, sepatutnya kalau Zaf cakap tadi straight je dah nampak Masjidil Haram, sepatutnya balik pun straight je lah. Kan? So Zaf ikut, sebab Zaf form 1. Ikut je lah kakak ni jalan. Kita orang tak tahu, kita orang sesat. Ush. Sesat. Dah lah berdua. Sesat. Zaf tak ingat kita orang sesat ke mana, tapi kita orang sampai ke satu terowong. Terowong tu dia macam terowong highway. Sebab dia ada tempat berjalan kaki kecil kat tepi tu. Lepas tu terowong, macam terowong korang nak pergi Taiping tu, Menora punya tu. Kan terowong kecil macam tu kan. Kalau tak mahu korang nak pergi sebelum Getih Sempah pun ada terowong macam tu. Lebih kurang macam tu. Lampu oren, kita orang jalan kat situ. Adalah kereta. So time tu Zaf dah menangis. Kakak pun dah menangis. Sebab kita orang tak pernah pergi terowong tu. So bila dah sampai terowong tu, dah tentu-tentu sesat ni. Sebab kat terowong. Okay. So time tu datanglah seorang orang Arab yang dah berumur lah. Tak adalah agak tua sangat sebab Zaf tak ingat, tapi dia kurus-kurus lah. Dia pakai baju macam putih macam tu kan. Walaupun ramai yang cakap klise lah. Tapi yalah dekat Mekah banyak yang pakai baju putih, ihram apa semua kan. Even jubah pun putih majoritinya. So dia cakap Arab. Zaf dia angkat, kakak Zaf tak tahu Arab, Zaf lagi tak tahu Arab. Kita nangis je. Nangis. Dia cakap Arab. Cakap Arab. Sebab nampak kita orang nangis ke. Yang pelik, bila dia cakap Arab, kakak Zaf tak erti cakap Arab. And kita orang nangis je. So dia pun pegang telekong kakak Zaf. Dia cakap macam, jomlah ikut, lebih kurang macam tu. Bahasa Arab lah. Zaf memang tak tu, pegang je lah, nangis, pegang je lah kakak. So kalau mana kakak pergi, Zaf pergi lah. Ikut dia, jumpa tempat gitu. Ush. Yang peliknya, first dia dah lah tak tahu kita orang cakap apa. Macam mana dia tahu yang kita orang ni sesat? Dan kalau dia tahu kita orang sesat pun, macam mana dia tahu yang kita orang ni tinggal dekat tempat tu? Hostel kita orang kat situ. Macam misteri. So bila jumpa, lari sebab dah takut. Tak adalah nak ucap terima kasih, nak cakap Arab pun tak reti kan. Lari sebab budak kan. Lari nangis naik terus. Dah lupa lah orang ni. So sampai sekarang tak tahulah siapa, wallahualam. So itu pengalaman dekat Mekah sepanjang melakukan haji. And tak habis. Ada lagi. Nice. Sebab ikut terutan. Okey, ni last. So yang last ni yang Zan nak berkongsi dengan korang, macam dulu hostel tabung haji tahun 2001, sekarang alhamdulillah dah selesa lah. Zaman 2001 dulu, satu bilik ada 12 tilam. Dulu tak katil, tilam. So 12 jemaah akan baring kat tilam. And tilam ni sebelah menyebelah, 6. So berhadapan dengan each other. So Zaf tidur kat tengah dengan sepupu Zaf. Dan ada dekat dalam bilik tu, Zaf ingat seorang pakcik ni. Sebab seorang pakcik ni tidur tilam bertentangan paling hujung. Pakcik ni, bila buat haji, kita akan lebih kurang sebulan lebih kan, lama. Sepanjang dekat Mekah, dia tak pernah keluar bilik pun. Tak pernah. Dia hanya terlantar sahaja. Sebab apa Zaf tahu? Sebab setiap kali balik daripada menunaikan solat apa semua, balik kejap just nak mandi apa semua, pakcik ni akan baring kat situ. Baring dah solat pun kat situ apa semua. Seakan-akan dia tak boleh bangun. Sebab Zaf tak pernah nampak dia bangun pun. Dia macam, dia boleh lah makan apa semua, tapi dia just lunjurkan kaki macam tu. Tapi dia makan duduk. Tapi duduk macam tu je. Tak pernah keluar pun daripada bilik. Tak pernah nampak dia keluar. Okey. So tak ada fikir apa. Okey lah, tak apalah. Okey. Sebab ada je jemaah yang sakit. Okey. Yang menjadi kepelikan, lepas daripada Mekah kita bertolak ke Madinah. Dan bila dah sampai Madinah baru pulang ke Malaysia balik lah. Dan bila pergi Madinah, kita orang dah tak satu bilik. Tapi apa yang mengejutkan, ada satu hari ni Zaf baru pulang daripada solat dekat Masjid Nabawi, nak pulang ke hostel. Time tu sama cousin Zaf. Cousin Zaf sebaya time tu, umur sama-sama form 1. Tengah jalan-jalan, cousin Zaf cakap, Tengok tu, Haida.
Nok tu nama penuh pula, nama betul pula. Zaf. Dah tahu kan nama. Tak payahlah tu Tak apalah, kita nak malu apa kan, nama ni pun elok. So Haidar tengok tu bukan pakcik tu ke yang sebilik dengan kita. Time tu Zaf pun seakan-akan tak percaya. Sampai ke kita orang berdua, Zaf pun lari kat bapak Zaf bagi tahu berkenaan pakcik tu. Apa yang mengejutkan kita orang, time dekat Madinah bukan saja dia boleh jalan, dia pakai baju songket macam Indonesia tu. Oh. Jalan tongkat, pegang tongkat, jalan pergi shopping. Jalan macam orang muda, macam Zaf ni. Lebih kurang umur dia maybe time tu 50 lebih macam tu. Jalan keluar. Tapi tak adalah, Zaf tak adalah tegur pakcik tu ke apa. Tapi lepas tu 2-3 kali dia nampak pandang jauh je lah. Dia jalan pergi shopping, pergi Masjid Nabawi. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. And seakan-akan orang yang berbeza. So wallahu alam, Zaf pun tak nak, sebab tak elok bersangka baik kan, sebab masing-masing orang cakap ada rezeki dia. Tak sangka tak baik bersangka buruk. Bersangka baik. So rezeki lah, Zaf anggap itu rezeki. Apa yang Allah kasih kat dia, apa yang Allah tak kasih, supaya menjadi iktibar buat kita yang melihat ataupun yang tengoklah keadaan tu. So yelah, bila kita sembang ataupun bila kita bercerita pasal tempat-tempat macam Tanah Suci kat Mekah ni kan, yelah banyak benda boleh berlaku kat sana. Tempat yang memang orang kata the highest level lah, Mekah kan. And yelah, Shadows pun pernah juga banyak orang cakap bila pergi sana mulut kena jaga bila apa benda yang kita sebut, kadang benda tu akan dibayar cash. Betul Kan. Dan itulah misteri-misteri yang ada dekat Mekah ni. Tapi macam Zaf cakap tadi lah, walaupun ada benda-benda misteri kat situ ke apa, tapi kita jangan takut. Tempat tu, kalau once Allah dah seru kita untuk pergi tempat tu, kita lakukan ibadah yang harus dilakukan tau. Sebab yelah, mungkin tak ramai antara kita yang dapat peluang macam tu tau, untuk dapat pergi. Mungkin yelah kita dah bayar tabung haji everything all, tapi sepanjang hidup kita mungkin kita tak berkesempatan untuk menunaikan haji. Tapi once kalau korang dapat, pergi je lah, buat apa yang patut, dan insyaAllah takkan ada apa-apa lah. Tak adalah apa orang kata ada gangguan ke apa lah, tak ada lah sampai level macam tu kan. Cumanya kenapa Zah cakap macam tu, sebab lepas tu kita tak tahu umur kita ni. Betul. Kita tak tahu. Betul. Bila Allah nak tarik, dia tarik. Betul. Sebab semua pinjaman kan. So bila dah diseru, kita tahu benda ni bak rezeki. So seolah-olah orang yang pergi, tak kisah buat umrah ke buat haji ke, Allah dah panggil. Orang dah pilih, Allah dah pilih. So kita sebagai manusia, jangan kita sangka yang kita ni jahat. Sebab jahat kita, yang kita rasa ni kemungkinan baru 1% je bagi Allah. Betul. So Allah sayang semua. Bak kata ebit you. Habis aku. Alright, so begitulah dua kisah yang dikongsikan oleh Zaf. And Shadows amat berterima kasih kerana Zaf sudi meluangkan masa bersama Hey Shadows Channel berkongsikan kisah-kisah pada hari ini. Alright Zaf, sebelum kita habiskan konten kita pada hari ini, ada apa-apa yang mungkin Zaf nak sampaikan kepada semua geng bayang ataupun geng poker yang join malam ni untuk layan? Silakan. So Zaf bagi pihak Zaf Channel dan juga Hey Shadows jugalah nak mengucapkan salam Ramadan kepada semua yang beragama Islam. Semoga Ramadan korang diberikan rahmat dan juga pahala yang berlipat kali ganda. Sebab kita tahu bulan Ramadan ni bukan bulan beramal, tetapi bulan Ramadan adalah bulan tambahkan amal. Betul. Sebab bulan lain pun kena beramal. Betul. Sebab ada orang, dia bulan puasa je dia mula sorry. Ni Zaf tegur untuk diri Zaf juga. Bulan puasa je baru kau reti nak sentuh Quran, baru kau reti nak solat penuh. Sepatutnya bulan lain pun buat macam tu. Bulan puasa tingkatkan. Dan di samping tu Zaf nak ambil peluang sikit Boleh sila. Sempena Ramadan ni Zaf nak minta maaf kalau ada dekat Zaf Channel ataupun dekat Hey Shadows ni juga, kalau ada segala salah dan silap daripada segi percakapan, daripada segi teguran, ataupun adalah apa-apa saja yang mengguris hati korang sempena Ramadan ni. Kita ambil berkat Ramadan. Zaf nak minta maaf dan Zaf nak ucapkan terima kasih banyak-banyak di atas sokongan korang. Tak kisah geng puaka ke geng bayang, tak kisah. Dan Zaf doakan semoga korang dilimpahkan rezeki yang melimpah ruah
diberikan hidayah dan juga keberkatan. Dan insya-Allah kita sama-sama dimasukkan ke dalam syurga dan dijauhkan daripada seksa kubur dan seksa api neraka. Amin. Dan percayalah, seksa tu benar, guys. So selamat beramal, ya. Fikir-fikir kan, ya. Siapa tahu-tahulah, YTJT. Nice. Alright, so begitulah kisah kita pada hari ini. And kalau geng bayang semua suka dengan konten yang Shadows persembahkan pada hari ini, korang boleh tekan butang like, share dan juga subscribe ke Hey Shadows channel. And jangan lupa pergi ke Zaf channel. Shadows akan tinggal link di bawah. Korang boleh pergi sana, tekan butang subscribe, support member kita. Member kita pun tak lama lagi 40,000 subscriber. Kita kasih percepatkan dia punya ni. Tepuk di sini. Alright, so sehingga kita berjumpa lagi di konten akan datang. So selamat bersahur kepada yang mana bersahur, and selamat buka kalau time pembuka yang korang tengah tengok sekarang ni. Alright, sehingga kita berjumpa lagi di konten seram yang akan datang. Assalamualaikum. Take care, guys. Pew.